Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Anak-anak kita yang di sekolah rendah, kita nak ukur cemerlang ke tidak, berjaya ke tidak, biasanya ukurannya dengan UPSR, UPKK gitulah. Kalau yang sekolah menengah, biasanya diukur dengan SPM, STPM. Kalau yang masuk universiti, dia panggil apa tu? Pointer. CGPA, GPA. Kalau masuk di alam pekerjaan, KPI, SOP kerja, itulah diukur cemerlang. Company besar, organisasi kilang. Biasa apa benda dia panggil tu? ISO. Diukur cemerlang dengan tidak. Kita yang datang dengan kuliah ni ukur dengan apa? Ya, dengan kuliah subuh, kuliah maghrib, ceramah, forum. How? Bagaimana nak ukur iman kita? Orang yang datang dengan kuliah, tujuan utama kita nak menguatkan iman kita. Dengan ilmu, kita nak faham tugas sebagai hamba. Tugas how, bagaimana nak menyembah Allah. Yang akhirnya kita nak kuatkan iman kita. Supaya kita sentiasa dalam keadaan taat. Dan kalau kita mati pun masuk syurga. Macam mana nak ukur? Masjid ni ada ke buat periksa akhir tahun? Jemaah-jemaah yang datang, okay, kita ada periksa tengah tahun, akhir tahun ada? Tak ada. Macam mana nak ukur iman? Jadi, kita dalam suasana kita mengingati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar untuk kita nak ingat maulid. Apa maksud perkataan maulid? Kelahiran. Birth. Bukan sekadar kelahiran yang kita nak ingat, tetapi kita juga nak mengingati ajaran baginda, sunnah baginda, panduan hidup yang baginda bawa. Dan antara perkara penting yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana kita nak ukur iman? Timbang kilo ke? Lalu Nabi Muhammad buat satu kaedah. Dan ni kita kena ingat elok-elok. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna iman ialah orang yang paling apa tuan-tuan? Agak-agak paling apa? Orang yang paling kerap datang masjid. Orang yang paling bertakwa. Lagi? Orang yang paling tak tidur waktu kuliah. Orang yang paling duduk depan saf. Orang yang paling banyak sembahyang sunat. Orang yang paling banyak baca Quran. Dah, Nabi tak sebut tu semua. Tak. Sebab perkataan akmalul, the most perfect, mukminin, orang mukmin yang paling sempurna iman. Dia orang mukmin dah. InsyaAllah lah kita yang mari pagi ni orang mukmin. Tapi yang paling sempurna iman ialah orang yang paling paling apa? Paling ingat mati. Nabi tak sebut tu. Bagus ingat mati. Bagus rajin berjemaah. Bagus orang bertakwa. Tapi Nabi nak ajar kita ukur iman. Orang yang paling sempurna iman
ialah yang paling ingat mati. Bagus ingat mati. Apa yang Nabi sebut lain? Ustaz, janganlah tanya kita orang. Kuliah je lah. Okeylah. Akmalul mu'minina imanan sanuhum khuluqa. Orang yang paling sempurna imannya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Ukurannya pada akhlak. Kata ada tak jumpa orang yang rajin sembahyang sunat, banyak main sunat, tapi mulut dia kalau bergaduh, mencarut maki hamu, orang ada tak? Kata pernah tak jumpa orang yang rajin datang dengar kuliah, tapi dia bergaduh dengan jiran, gaduh dengan kawan satu ofis, uish, bos satu. Nak ukur iman, ukurlah akhlak. Akhlak ni apa dia akhlak? Perangai kita dengan orang. Kita tak ukur guna SPM, STP. Ada yang ramai tak pandai jawab soalan tapi akhlak dia bagus. Ada yang dia sembahyang wajib je, main sunat sikit-sikit, akhlak dia bagus. Ada yang selalu iktikaf, rajin sembahyang sunat, rajin berzikir, baca Quran, tapi akhlak dia berat. Nak ukur iman, ukurlah dengan akhlak. Ini yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi up lagi satu level. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Lepas tu dalam baik akhlak. Akhlak dengan kawan jemaah masjid, akhlak dengan mak, akhlak dengan ayah, dengan suami, dengan isteri, dengan anak, dengan jiran, dengan office mate, dengan pekerja, dengan orang miskin, dengan orang kaya, dengan orang kita kenal, dengan orang kita tak kenal. Semua akhlak. Dan dalam banyak-banyak ni, yang paling sempurna lagi, kata Rasulullah, orang yang baik akhlaknya terhadap siapa? Manakah kita banyak akhlak dengan orang ni. Tapi dalam yang paling sempurna iman, yang paling baik akhlaknya dengan isterinya. Allahu Akbar. Kak, Rasulullah sayang kat orang perempuan, Kak. Cik, Nabi Muhammad kita sayang kepada para wanita yang bergelar isteri. Sehingga Rasulullah letak kemuliaan yang begitu hebat. Dan banyak selawat. Rasulullah sayang ke ibu-ibu. Rasulullah kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Bapak tak ada. Tak kata. Rasulullah kata syurga di bawah tapak kaki ibu. Ada kawan saya, dia cerita satu tengah hari tu dia tengah tidur atas sofa kat rumah. Tidur atas sofa kat rumah. Anak dia sekolah Islamic kindergarten. Anak dia 5 tahun. Ayah tengah tidur atas sofa. Anak dia mari duk pegang-pegang kaki ayah. Cari sesuatu. Jaga dia. Cari apa ni, dek? Tadi belajar kat sekolah syurga di bawah tapak kaki ibu. Saya cari kok ada neraka di bawah tapak kaki ayah. Ayah kata, baik aku tak terajang kau. Cari neraka di bawah tapak kaki ayah. Kok ada. Tengok, Rasulullah angkat darjat orang perempuan. Nak ukur iman paling sempurna, paling baik akhlak. Di kalangan baik akhlak, yang paling baik sekali yang akhlaknya terhadap isterinya. Ada orang dia baik akhlak dengan kawan-kawan satu masjid. Ada orang bila jumpa ustaz, baiknya akhlak dia dengan ustaz. Ada orang dia baik akhlak dengan kawan sepejabat dia. Tapi perangai dengan bini, cepat sikit, lambat. Bekeng. Tahu bekeng? Garam. Dengan isteri dia mencaruk, dia maki hamu. Angkat tangan lagi, tanpa isteri. Datang masjid, sembahyang sunat rajin, berzikir panjang, baca Quran. Tapi kalau dia dengan isteri, mulut dia menyirak, menghiris hati isteri. Tak hargai pengorbanan isteri.
Sebab apa Nabi sebut dalam banyak-banyak akhlak ni yang paling baik akhlak terhadap isteri? Sebab apa? Sebab kita lelaki ni, perangai kita dengan isteri tak ada orang tahu. Kita duduk kat masjid ni, duduk dengan kuliah, ambil nota, berzikir, baca Quran, pak naik kereta, isteri lambat sikit je, marah, makin hamun, mana ada orang tahu. Kita kat rumah kita, kita herdik isteri kita, dia melahirkan anak-anak kita, dia menguruskan rumah, makan minum. Masa kita sakit, dia jaga macam mana dulu. Bila kita sihat balik, kita buat tak peduli je. Akhlak dengan isteri. Orang kuat iman, ialah yang paling baik akhlak dia terhadap isteri dia. Oh, ustaz nak cerita kita takut bini ke? Bukan takut ke bini. Akhlak. Kalau isteri kita buat salah, tak tutup aurat tak sempurna, kita kena tegur. Tapi akhlaknya, tegur tu macam mana? Jika kita tak semayang, kena baiki, kena didik. Tapi baiki itu macam mana? Orang tak nampak kita dalam rumah. Ni lepas ceramah Maulidur Rasul, sambil-sambil selawat, pergi jamuan makan, orang puji kita. Oh, Haji ni baik lah. Haji ni suka buat lawak lah, sporting lah, happy selalu lah, suka tolong orang lah. Bini kat sebelah, yelah. Yelah tu. Buat lawak masa duduk dengan orang lain. Dengan isteri dia, senyak je. Bini bercakap cerita masalah, tak layan handphone dia. Bang, simpanlah handphone sekejap, saya nak cerita. Awak ni apa? Akhlaknya. Mana ada orang tahu. Orang puji je kita. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam suasana masyarakat jahiliyah yang menghina orang perempuan, yang menjatuhkan martabat orang perempuan, Nabi angkat kemuliaan para isteri, para ibu. Dan Nabi sebut, khairukum wa khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Yang terbaik di kalangan kamu, di kalangan yang sempurna iman tadi, yang terbaik lagi ialah yang paling baik akhlak terhadap isterinya, dan akulah orang yang baik akhlak terhadap isteriku sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saat yang paling sempurna, paling indah untuk berselawat, bila tuan-tuan dengar tentang Nabi Muhammad, kelebihan-kelebihan Nabi Muhammad, kesabaran baginda, kesungguhan baginda dakwah, sayangnya baginda pada kita. Bila dengar tu, bila kita ada perasaan, terkeluarlah di mulut, Allahumma salli ala Muhammad. Itu masa selawat yang the best. The bestest. Betul, the bestest. Tak, grammar salah tu. The most bestest. Maknanya once kita dengar tentang Rasulullah, kita pun rasa hebatnya, sayangnya Rasulullah, sabarnya Rasulullah. Masa tu terkeluar di mulut, Allahumma salli ala Muhammad. Biasa kita selawat waktu berarak, waktu salam, itu okeylah selawat, tak salah. Occasion, masa event kita selawat. Tapi bila kita nak selawat dengan Nabi yang penuh perasaan rindu, hargai, cintai, teringat, bila kita dengar Rasulullah ni semayang malam sampai bengkok kaki. Aisyah katakan dah masuk syurga, dihapus segala dosa. Rasulullah kata, tidakkah patut bila aku dengar aku confirm masuk syurga ni, aku banyak beribadat sebagai tanda syukur. Kita dengar tu, Allahumma salli ala Muhammad. Itu timing selawat. Itu timing selawat. Orang perempuan dia selawat bila anak sakit perut, demam, nak letak minyak ubat, nak bagi ubat, selawat. Potong sayur, selawat. Basuh beras, selawat. Supaya anak-anak lembut hatinya, supaya bapa anak lembut hatinya. Boleh tak nak selawat masa tu? Selawatlah. Itu orang yang selawat nak cari berkat selawat. Silakan. Moga-moga diberkati oleh Allah, ditunaikan hajat kita. Tapi timing selawatnya, bila kita dengar tentang Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Dakwah baginda ni dihina, diseksa, Allahumma salli ala Muhammad. Biar kita selawat dalam feeling itu. Balik pada cerita ukuran iman, akhlak menjadi ukuran. Kita sambutlah Maulidur Rasul, kita jumpa cleaner kat masjid, cleaner kat office kita, kita bercakap dengan Pak Gak kat taman perumahan kita, tak pernah kita senyum, tak pernah kita say thank you. Mana akhlak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara tujuan utama kenapa Nabi sebut innama
Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk komplimen, untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi ajar iman, syurga neraka. Nabi ajar syariat. Nabi bawa kita akidah, fikir tentang kiamat. Tapi di mana samaratul iman? The fruits of iman. Buah daripada keimanan tu kat mana, tuan-tuan? Kita faith, ada keyakinan, keimanan kita, syurga, neraka, dosa, pahala. Mana buahnya? Mana resultnya? Resultnya pada akhlak kita. Jadi, kita sambut maulud. Allah, akhlak bila berbeza pendapat dalam Facebook tu. Allah, kita tengok dia punya bahasa. Dia tak setuju dengan orang ni. Dia punya bahasa makin hamun. Ya Allah, mana akhlaknya? Dan akhlak ni adalah terjemahan, bukan saja perangai, percakapan. Sekarang orang bercakap juga dengan tangan. Mana akhlaknya dalam penulisannya? Ketika you argue, ketika you berbeza pendapat, mana akhlaknya? Lepas tu Nabi kata, aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dan orang yang paling mulia akhlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dengar kan? Kita selalu dengar, saat kita baca hadis, apabila orang datang tanya Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah, Aisyah jawab apa? Kan ada hadis selalu kita dengar. Bila orang tanya Aisyah, wahai Aisyah, macam mana akhlak Rasulullah? Lalu Aisyah jawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah ini adalah Al-Quran. Al-Quran yang hidup. Al-Quran yang hidup. Akhlak Rasulullah adalah akhlak. Tuan-tuan, siapa yang buat conclusion akhlak Rasulullah dan akhlak Al-Quran yang hidup? Siapa yang buat conclusion ni? Aisyah. Aisyah ni siapa? Isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang tanya kita, akhlak kita macam mana? Kak, Haji tu akhlak dia macam mana? Okeylah. Ni isteri yang nak tolong cover suami. Kak, akhlak suami akak macam mana? Waktu nak decide, nak balik raya kampung siapa dulu? Waktu ada kadang-kadang beza pendapat dan suami isteri dan anak-anak dalam rumah tangga. Macam mana akhlak suami akak? Okeylah. Itu isteri yang nak tolong cover tu. Kalau isteri yang tak cover-cover, masjid pergi tapi ustaz, Allah perangai dia kalau kat rumah. Allah. Kalau dia lapar ustaz, makanan lambat sikit, perangai dia ustaz. Allah. Kalau anak-anak bising sikit, buat hal sikit, perangai dia ustaz. Itulah akhlak. Itu isteri yang tak tahan tu dia keluar lagi. Yang masalah problem zaman sekarang, tahu tak masalah problem? Masalah lagi, problem lagi. Dia luah pula kat status WhatsApp. Dia sekarang tak macam dulu lagi. Di manakah gurau senda itu? Di manakah belayan itu? Ketika anak pertama, rupanya setelah anak 5 lain sifatnya. Di manakah bahumu yang selalu ku bersandar dulu? Di manakah tanganmu yang mengesat air mataku? Dia mula meluah dah di WhatsApp, status WhatsApp. Buat status Facebook, orang pun mula komen, masuk racun lagi. Ini masalah problem zaman sekarang. Orang tengah panas, api sikit dia curah minyak lagi. Zaman sekarang, syaitan banyak dalam media sosial ni. Lepas tu pula, X, dia pun PM. X, tahu X. X isteri. Zaman universiti dulu. Dia tahu X ni. Dia X, tahu X. Dia ada X tak? X boyfriend. Isteri dia, X ni orang muda ni panggil, bekas boyfriend zaman universiti dulu. Tengok isteri tulis kat status, di manakah kasih sayang dahulu? Boyfriend lama. PM kat Messenger, kat WhatsApp. Ada masalah ke sekarang? Yang melestak. Saya pun, isteri saya pun teruk sangat sekarang. Ini cerita masalah isteri. Mana pula? Allah. Tak tahulah. Awak simpan lagi nombor saya. Cik. Suami saya sejak belakangan lain sikit.
Gitulah. Banyak masalah zaman sekarang. Rasulullah kata akhlak. Allahu Akbar. Cabaran sekarang. Akhlak. Jadi dia menjurus pada banyak masalah-masalah lain. Aisyah sebagai seorang isteri yang bersama dengan suaminya, bila orang tanya akhlak suami Aisyah, buat conclusion, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran yang praktikal. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad. Okey. Kita go through sikit. Sebagai sedikit contoh. Beberapa contoh yang boleh saya share. Akhlak bos dengan pekerja. Saya nak pergi pada poin-poin yang penting. Tadi akhlak dengan isteri. Akhlak bos dengan pekerja. Akhlak orang atas dengan orang bawah. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, orang bagi makanan, orang bagi duit, orang bagi pakaian, orang Ansar, orang Madinah bagi itu, bagi ini, bagi itu, bagi ini ke Rasulullah. Lalu datang seorang perempuan mukminah yang hebat, namanya Ummu Sulaim Ar-Rumaisa bintu Milhan. Ummu Sulaim. Dia datang, wahai Rasulullah, semua orang berikan itu ini kepada Rasulullah. Saya tak ada apa yang saya boleh beri. Yang saya ada ni je, yang paling sayang, yang paling saya sayang, dan ini saja yang saya ada. Anak lelaki saya, Anas bin Malik, yang berusia 10 tahun ni, saya berilah, hadza khadimuka ya Rasulullah, ud'u lahu. Ummu Sulaim kata, wahai Rasulullah, saya tak ada apa nak bagi, dan yang saya ada anak saya ni je, yang umur 10 tahun ni, Anas bin Malik. Saya serahlah ke Rasulullah jadi khadam Rasulullah. Ini ibu yang hebat. Ada dua sifat penting. Sifat yang pertama, dia sayang kat Rasulullah dan dia beri the best. Yang paling dia sayang, dia beri kat Rasulullah. Itu tanda dia sayang sungguh kat Rasulullah. Satu. Yang kedua, sifat Ummu Sulaim yang hebat. Ibu yang hebat ni, sifat dia apa? Dia memilih sekolah yang baik untuk anak dia. Dia pilih sistem pendidikan yang terbaik. Apa dia? Dia masukkan ke dalam madrasah Muhammadiyah. Dia beri Anas ni jadi khadam Rasulullah. Bermakna Anas ni akan sentiasa bersama Rasulullah. Bermakna Anas ini akan dididik directly oleh Rasulullah SAW sejak umur 10 tahun. Sebab itulah Anas ini salah seorang daripada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Anas ni. Jadi kalangan sahabat Nabi yang ramai, hanya ada 7 orang yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Sab'un min as-suhbi fawqa al-alfi qad naqalu min al-hadith 'anil mukhtar khairi mudar. Abu Hurairah, Sa'dun, Jabirun, Anasu, Siddiqatun wa Ibnu Abbasin, kadza Ibnu Umar. Ulama mustalah hadis dia buat satu syair. Dia kata ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Abu Hurairah, Sa'ad, Jabir, Anas. Anas bin Malik. Salah seorang. Siddiqatun, Aisyah, Ibnu Abbas, kadza Ibnu Umar. Jadi Anas salah seorang yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Sebab apa? Dari umur 10 tahun dia berkhidmat untuk Nabi sehinggalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 10 tahun berikutnya. Ketika itu umur Anas 20 tahun. Dia serve Rasulullah selama 10 tahun. Apa cerita akhlak? Ini akhlak dia. Kata Anas bin Malik, khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Kata Anas, aku khidmat, aku jadi khadam Rasulullah selama 10 tahun. Sepanjang aku kerja itu, fama darabani wa ma syatamani wa la sabbani. 10 tahun aku kerja dengan Rasulullah, tak pernah Rasulullah pukul aku, tak pernah Rasulullah maki aku, tak pernah Rasulullah marah aku. Dan ada riwayat satu lagi, tak pernah ketika aku tersilap buat sesuatu, tak pernah Rasulullah kata, lima fa'alta, why you did this? Apa mu buat benda ni? Tak pernah. Kata Anas,
Ketika aku silap buat sesuatu, Rasulullah tak pernah cakap ke aku, kenapa buat gini? Dan ketika aku terlupa buat sesuatu, Rasulullah tak pernah kata, kenapa tak buat? Sallallahu alaihi wasallam. Allah. Maknanya Rasulullah fokus kepada solution. Rasulullah tak fokus ungkit kesalahan. Ini akhlak. Bos, manager, tuan pengarah, CEO dengan staff. Ustaz, kadang kita kena mention juga kesilapan staff tu supaya dia alert. Rasulullah lebih fokus kepada solution. Contoh, ketika staff ada buat silap gini-gini, cara Rasulullah ialah duduk sini. Awak sepatutnya buat begini, begini, begini. Rasulullah fokus kepada kena buat gini. Rasulullah tak kata, sebab apa awak buat gini? Salah ni. Tak. Kata Anas, 10 tahun aku kerja dengan Rasulullah. Tak pernah Rasulullah kata, 5 fa'alta. Sebab apa buat ni? No. Aku ada tersilap. Tapi Rasulullah bagi tahu, yang kena buatnya begini, begini, begini. Tak satu hari kata Anas, dia budak kan? Dia kata, dia mula kerja dengan Rasulullah umur berapa? 10. Kata Anas, ada riwayat Imam Muslim. Satu hari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh aku pergi cari satu barang. Aku pergilah cari barang, aku lalu kat pasar. Nampak ada sibyan, nampak ada budak-budak tengah bermain. Aku pun pergi join main sama. Budak, Anas ni budak. Nabi suruh cari barang, dia pergi pasar nampak budak-budak duk main. Tapi dalam hadis ni tak bagi tahulah. Main Beyblade ke, main benda ke. Anas kata tengok duk main. Anas pun pergi, tengok orang main, dia pergi main sekali. Lalu dia seronok main. Budak, sehingga dia lupa dah tugas dia. Tiba-tiba, ketika aku sedang bermain, aku terasa ada orang pegang bahu aku belakang. Aku tengok, Rasulullah tersenyum. Anas, dah cari belum? Tak pergi Rasulullah. Al-an, sekarang aku pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah datang pegang belakang, senyum. Rasulullah faham budak ni. Rasulullah senyum. Tak ada lah. Oi, kan aku suruh cari apa? Kau tunggu lama dah. Tak apa-apa. Pergi main pun juga. Anas kata, aku tengok Rasulullah senyum. Lalu Rasulullah bertanya, Anas, dah cari dah yang aku suruh tu? Tak lagi Rasulullah, sekarang saya pergi. Sallallahu alaihi wasallam. Ni akhlak. Ini masuk dua ni. Akhlak dengan budak, akhlak dengan pekerja. Dan riwayat ada satu lagi, kawan sahabat yang bernama Mahmud ibn Rabi'. Ini dengan budak. Katanya hadis Bukhari. Katanya, satu hari dia cerita ni masa dia dah besar. Tapi dia cerita pengalaman masa kecil dulu. Dia kata satu hari, dia masa umur dia 6 tahun. Ketika aku sedang berwuduk, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk di tepi. Kau bayang seorang budak, tiba-tiba ada tokoh yang dimuliakan, imam besar, kat sebelah dia ambil semayang. Kata Mahmud ibn Rabi', satu hari yang seumur aku 5-6 tahun, aku sedang ambil wuduk. Tiba-tiba Rasulullah datang berwuduk di sebelahku. Lalu baginda pun memasukkan air ke dalam mulut baginda. Baginda berpaling ke arahku. Rasulullah sembuh air. Bukan sembuh, bukan air banyak, tapi apa kita panggil? Bukan sembuh. Gitu maksudnya. Hembusan. Budak. Tiba-tiba ada tokoh besar, figure. Dia ambil semayang kat sebelah, ambil air. Hembus air padaku. Aku pun tersenyum, Rasulullah pun senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Kawan tu besar dah, teringat. Dia ada momen bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bergurau dengan budak. Tapi tuan-tuan, kena faham ni. Ini sunnah, dia panggil apa? Sunnah bergurau dengan budak. Ini bukannya sunnah hembus air kat orang sebelah. Kan besok masuk ofis, nak sembahyang Zuhur, CEO ada kat sebelah. Masuk air, pergi kat CEO. Oh, naik pangkat kita. Ini bukan sunnah hembus air kat orang sebelah masa ambil wuduk. Tak. Ini sunnah bergurau dengan budak. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah.
Ini sekecil-kecil perkara, kita pergi sebesar-besar perkara. Nabi kata, wa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza zabahtum fa ahsinuz zabha. Tak ada sekecil-kecil perkara dengan isteri, dengan anak, sebab masa kita pendek ni. 7 suku saya beritahu. Dengan budak, dengan isteri, kecil, kita lagi besar pula. Nabi kata, ketika kamu membunuh dalam perang, bunuhlah dengan baik. Sekiranya kamu menyembelih, sembelihlah dengan baik. Sallallahu alaihi wasallam. Bunuh ni apa benda? Bunuh dalam perang. Nabi ajar kalau nak bunuh dengan baik. Bunuh dengan baik ni macam mana? Potong hidung dulu sikit, potong telinga sikit, potong jari sikit, gitu ke? Tak, itu menyeksa. Jadi kalau kamu nak bunuh pun bunuh dengan baik. Bunuh yang paling cepat mematikan. Bila cerita perang, mesti bunuh. Tak ada main gosok-gosok. Mestilah kau bunuh aku, do or die. Aku bunuh kau atau kau bunuh aku. Jadi bunuh. Tapi Nabi kata bunuh paling baik. Tidak menyeksa orang. Ini. Tuan-tuan, jangan kata zaman sekarang kalau cerita bab perang, bab jihad, orang kata pengganah. Tapi bacalah sejarah mana-mana tamadun. Semua ada sejarah perang. Betul tak? Bukan sejarah Jepun, Amerika, Australia, Europe, China, India, Arab. Semua ada sejarah perang. Semua ada sejarah perang. Tapi Islam datang membawa civilization dalam perang. Islam datang membawa akhlak dalam perang. Tak boleh bunuh orang perempuan, tak boleh bunuh ahli ibadat, tak boleh bunuh budak, tak boleh bakar pokok-pokok, tak boleh tebang pokok. Ini civilization, akhlak dalam perang. Kecuali kalau orang perempuan itu askar. Kecuali kalau budak tu pun bawa senjata, bunuhlah. Bahkan, ini contohlah, na'udzubillah, contoh, na'udzubillah, dalam perang. Ni orang ni, dia bunuh isteri kita. Lepas tu dia bunuh ayah kita. Lepas tu dia bunuh mak kita. Anak kita 5 orang. Dia bunuh semua dalam perang. Kita pun biaya berlawan dia, kita boleh bunuh dia. Pak, mati. Agak-agaknya puas hati tak? Sekali kita pancung, mati dia. Dia dah bunuh berapa orang keluarga kita. Rasa puas hati tak? Puas hati tak? Kita sekali tembak dia kena dahi, mati. Alah, sekali mati je. Dia bunuh dah isteri kita, anak kita 5 orang, mak kita, ayah kita. Kita pun tak puas hati. Kita dah tembak dia, mati. Ambil pisau, cincang. Dalam Islam, haram cincang mayat. Akhlak. Ustaz, tak puas hati Ustaz. Dia bunuh ramai. Saya bunuh dia sekali, terus mati. Islam bawa akhlak. Tak boleh, haram. Kawan tu mati dah. Ini untuk ayah aku. Ini untuk mak aku. Ini untuk isteri aku. Ini untuk anak aku 5 orang. Tak boleh. Akhlak. Tengok akhlak Islam. Walaupun dalam perang. Sallallahu alaihi wasallam. Orang kata Islam pengganah lah, apalah. Dan mengikut kajian saintifik, menyembelih cara Islam paling tidak menyeksa haiwan. Paling tidak menyeksa. Orang guna cara stunning. Apa stunning? Current, mati haiwan. Orang ambil tukur, katung, kepala lembu, mati. Itu semua menyeksa haiwan. Scientific, proven, kaji, cara sembelih Islam paling tidak menyeksa. Ini akhlak dengan menyembelih. Memang kita nak makan daging. Orang agama apa-apa pun makan daging. Tapi how? Macam mana nak slaughter, nak sembelih? Islam kata kena putus 2 orang ni. Sebab apa putus? Ni supply oksigen darah ke otak supaya otak boleh berfungsi. Kalau putus 2 ni, otak tak boleh berfungsi. Jadi otak tak boleh detect sakit. Sebab dah tak berfungsi. Tuan-tuan kalau tak percaya, cuba balik rumah pagi ni, ambil pisau potong 2 orang masing-masing ni. Lepas tu WhatsApp saya beritahu, sakit tak? Dia memang saintifik. Bila otak tak boleh nak detect, dah sakit. Ini akhlak. Sebab semua orang nak makan daging. Tapi akhlak macam mana nak menyembelih? Dalam Islam kata, pisau mesti tajam. Makruh kita sembelih lembu A di hadapan lembu B. Adakah kamu nak membunuhnya 2 kali? Mana kamu sembelih kawan dia depan muka dia. Menyeksa psikologi haiwan. Itu akhlak yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita sambut Maulidul Rasul. Macam mana akhlak kita dengan isteri, dengan jiran, dengan office mate.
dengan customer, dengan pekerja, dengan orang miskin yang kita jumpa, dengan pak guard, dengan cleaner, dengan orang tua, dengan budak. Itulah ukuran iman kita. Sebab tu kita sambut maulud, kita berarak, kita selawat, tiba-tiba kita tengok ada pak guard, ada silap sikit, kita marah kat dia. Ustaz, dia Bangla Ustaz, dia Nepal Ustaz. Dia manusia. Hargailah kemanusiaan manusia. Bahkan kalau dia ada buat silap pun, perbetulkan silap dia dengan akhlak. Ni selawat keluar orang mereh. Tapi dengan staff dia, dengan kawan kat office dia, dengan junior dia kat office, Allahu Akbar. Ukuran iman. Saya nak sebut mungkin contoh yang terakhir. Ada seorang lelaki. Lelaki ni tak glamour. Ayah dia lagi glamour. Kalau saya sebut nama dia ni, mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tak kenal. Tapi kalau saya sebut ayah dia, orang kenal. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Ikrimah? Ikrimah bin apa? Ikrimah bin apa? Bin Abu Jahal. Ayah dia nama Abu Jahal. Kenal tak? Oh, kenal belaka Abu Jahal. Kenal semua Abu Jahal. Ikrimah ni tuan-tuan, Nabi berdakwah 13 tahun di Mekah. 13 tahun Nabi di Mekah ni, penentang utama dia Abu Jahal. Bodyguard orang kanan yang paling utama dengan Abu Jahal ni Ikrimah, anak lelaki Abu Jahal. Masa tu dipanggil Ikrimah, anak lelaki Abu Jahal. Dia tak bin lagi. Jadi Ikrimah anak lelaki Abu Jahal 13 tahun. Dia sebab dia anak orang kaya. Abu Jahal ni pembesar, orang kaya, banyak projek dapat komisen. Jadi Abu Jahal ni, anak lelaki dia ni, kerja dia sejak kecil main pedang, main kuda, berlawan. Jadi Ikrimah ni pendekar yang hebat. Dia geng-geng Khalid Al-Walid. 13 tahun Ikrimah ni bantu ayah dia menentang Islam. Nabi pun hijrah ke Madinah. 2 tahun Nabi duduk di Madinah, berlaku perang Badar. Ikrimah iring ayah dia. Ayah dia ketua perang masa perang Badar. Dalam perang Badar ni Abu Jahal dibunuh depan mata Ikrimah. Sejak daripada perang Badar, mana 13 campur 15 tahun. Sejak pada perang Badar ini, Ikrimah kalau selama ni dia memusuhi Islam, ikut-ikut ayah, tapi sejak ini dia bukan musuhi Islam, ikut-ikut ayah, revenge, dendam dia. Sebab orang bunuh ayah dia depan mata dia. Ikrimah. Badar. Perang Uhud, tahun ketiga hijrah, Nabi duduk kat Madinah 3 tahun. Perang Uhud. Kan tuan-tuan tahu cerita perang Uhud kan, pusingan pertama menang. Sahabat yang jaga pemanah duduk atas bukit itu turun ambil harta ghanimah. Lepas tu musuh naik kuda serang ke belakang bukit. Yang serang berkuda itu adalah Ikrimah bersama dengan Khalid Al-Walid. Ketika berkuda. Perang Uhud. Perang apa ni yang gali parit tu? Ahzab, Khandaq. Tahun ke-5 hijrah. Abu Sufyan mengetuai bala tentera. Ikrimah ada dalam tentera Ahzab. Bahkan Nabi gali parit. Ikrimah ni gedebel, dia berani dia. Dia dengan kudanya turun dalam parit nak seberang ke Madinah. Tapi Sayyidina Ali datang dengan pedang, dengan sahabat, sekat. Ada yang kena bunuh, Ikrimah selamat. Tinggal kuda dia, dia lari naik balik sebelah ni. Tahun ke-5 hijrah. 13 tambah 5 berapa? 18. Tahun ke-6 hijrah. Berlaku peristiwa Hudaibiyah. Tahun ke-7 Nabi pergi umrah buat qada. Tahun ke-8 musyrikin Mekah melanggar perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-8 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tentera yang hebat datang ke Mekah untuk tawan kota Mekah daripada musyrikin. Mana 13 campur 8 berapa? 13 campur 8 berapa? 27. Matematik dapat benda ni. 8 campur 13 21. Tahun ke-8 ini Nabi dengan tentera balik ke Mekah nak tawan kota Mekah yang masih ditadbir oleh musyrikin, pimpinan Abu Sufyan. Nabi tawan kota Mekah ini.
Nabi beri maaf pada orang Mekah. Ini akhlak juga. Nabi maafkan orang Mekah. Aku datang dengan tentera, tawan kota Mekah. Nabi kata, hari ini aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata kepada abang-abangnya dulu. La tathriba alaikumul yaum. Kan dulu Nabi Yusuf kan dulu, dia jadi raja, abang-abang yang tolak dia dalam perigi tu datang minta bantuan. Nabi Yusuf kata, no revenge, tidak ada balas dendam hari ini. Aku maafkan kamu. Nabi Yusuf. Jadi Nabi Muhammad pada tahun ke-8 Hijrah dengan tentera tawan Mekah. Orang Mekah yang dulunya boykot, ganggu, halau baginda, Nabi kata, hari ini aku akan berkata sebagaimana Yusuf berkata pada abang-abangnya, la tathriba alaikumul yawm idhabu wa antumut tulaqa. Hari ini tak ada balas dendam, kamu boleh pergi, aku maafkan kamu. Ini akhlak. Akhlak ketika menang, menguasai negara, bukan balas dendam. Akhlak Nabi bukan balas dendam. Bila dia menang, dia kuasai Mekah, dimaafkan. Cuma, ni saya nak bagi tahu. Cuma, dalam keadaan Nabi memaafkan, ada senarai nama. Beberapa nama yang Nabi buat senarai, orang-orang ini mesti dibunuh. Walaupun bersembunyi di celah kelambu Kaabah. Mesti bunuh. Nabi pemaaf. Tapi ada orang-orang tertentu yang Nabi bertegas. Ini sifat Rasulullah. Ada masa tegas, ada masa maaf. Ini senarai nama. Tak ramai, 2-3 orang. Salah satu namanya ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Dah berapa? 21 tahun dah kamu ni gedebel lawan Islam. Ni kena bunuh. Walaupun sembunyi di celah kelambu Kaabah. Ikrimah, bila dengar nama dia blacklist, cepat-cepat dia lari. Dia lari menuju ke arah Jeddah. Dia cari jalan laut, nak cari kapal, nak lari ke Yaman. Dia lari seorang, isteri dia tak lari. Sebab bila Nabi maafkan orang Mekah, ketua Mekah yang bernama Abu Sufyan masuk Islam. Hindun, isteri Abu Sufyan, masuk Islam. Tuan-tuan pernah dengar tak nama Hindun? Siapa Hindun ni? Ingat tak yang perang Uhud dulu, yang tikam Hamzah tu? Hindun masuk Islam masa ni dengan suami dia Abu Sufyan. Kawan Hindun namanya Ummu Hakim juga masuk Islam. Siapa Ummu Hakim? Isteri Ikrimah. Orang perempuan dulu dapat hidayah. Laki tak lagi. Baru perempuan ni dia rajin pergi kelas duha, kuliah Yasin, marhaban, dia cepat hidayah sikit. Jadi Ummu Hakim dulu masuk Islam. Ikrimah lari ke Jeddah. Ummu Hakim kata, ya Rasulullah, ana Ummu Hakim imra'atu Ikrimah. Saya Ummu Hakim, saya isteri Ikrimah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Masuk Islam. Ikrimah kata, wahai Rasulullah, saya masuk Islam. Saya nak minta dengan Rasulullah, boleh tak Rasulullah maafkan suami saya Ikrimah? Saya akan pujuk dia masuk Islam balik sini. Boleh tak Rasulullah maafkan suami saya? Ista'mantuhu, saya nak minta aman untuk suami saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa amin. Ya, saya maafkan dia. Sallallahu alaihi wasallam. 21 tahun bunuh orang Islam, ganggu Islam. Rasulullah kata, saya maafkan dia. Bila dengar macam tu, Ummu Hakim cepat-cepat kejar. Abang Mah. Pergi kejar cari Ikrimah. Ikrimah sampai dah kat tepi laut dekat port. Jumpa dah tuan kapal. Saya nak naik kapal kamu. Saya nak berlayar pergi ke negara Yaman, nak lari dari sini. Tuan kapal kata, wahai lelaki, boleh nak naik kapal aku, tapi kamu kena mengucap syahadah dulu, 2 kalimah syahadah. Ikrimah kata, dari kalimah inilah yang aku lari. Rupanya kau pun penyokong Muhammad. Kita tengok TikTok tu, tapi dia sampai juga dakwah. Ya, masa tengah duduk begitu, isteri dia datang, dan isteri Ummu Hakim datang, bodyguard Ikrimah ada seorang. Bekerja dia, hamba dia lelaki, temankan isteri, dan dalam perjalanan ni, hamba lelaki ni cuba menggoda. Memang dia ganggu isteri Ikrimah ni, cuba goda, cuba nak buat tak elok. Isteri dia pun lari cepat-cepat.
sampai ke Ikrimah. Abang Ma jangan pergi lagi. Beli tiket dah ke belum? Gitulah. Lalu Ummu Hakim kata, wahai Ikrimah, jitu min indi Muhammad, aku datang dari Muhammad. Aku telah meminta kemaafan untukmu. Dan Muhammad telah memaafkanmu. Dia berkata kamu aman, boleh balik Mekah. Ikrimah kata, betul ke ni? Betul ke Muhammad maafkan aku? Ya, saya dengar sendiri. Dia kata dia dah maafkan kamu. Kamu aman, boleh balik. Ikrimah kata, kalau Muhammad kata begitu, dia bercakap benar, dia tak bohong. Sallallahu alaihi wasallam. Musuh akui. Musuh tahu. Muhammad kalau dia kata dia maafkan aku, dia maafkan sungguh. Dia bercakap benar. Saya ulam, dia bercakap benar. Muhammad ni bercakap benar. Ikrimah kata, saya tahu dia bercakap benar. Kalau dia kata ya. Kalau dia kata dia maafkan saya, bukan makna bila saya balik dia berkata, tak. Lalu Ikrimah pun patah balik bersama isterinya. Bang, tadi pekerja abang tu, dia goda saya bang, dia kacau saya. Ikrimah kata, Ikrimah bunuh pekerja dia. Dia masih gedebe. Kacau bini dia, dia bunuh. Bodyguard dia bunuh. Si dia mengadu, dia bunuh. Jalan dua orang. Tadi dah panjang masa. On the way balik ke Mekah, gelap, malam. So dia pun check in lah. Bahasa kita check in, cari rumah berhentian. Masuk berehat dulu suami isteri ni. Masa nak tidur, Ikrimah pun pergi dekat bini dia, pergi gesek. Nak ajak bersama. Kata Ummu Hakim, bang, saya minta maaf. Saya tak boleh bersama abang. Ana muslimah wa anta musyrik. Bang, saya Islam dah. Abang musyrik, saya tak boleh bersama. Terkejut Ikrimah. Sebab Ikrimah tahu isteri dia sayang kat dia. Isteri dia memang okey. Tapi tiba-tiba bila dah masuk Islam, tak boleh nak bersama. Kata Ikrimah, hadza amrun azim. Osh, ini satu perkara yang besar. Sehingga kamu tak terima aku nak ajak bersama. Dia tahu isteri dia sayang kat dia. Dan Ikrimah respect isterinya. Tak apalah kalau gitu, dia tak bersama. Lalu esok mereka sambung perjalanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril bagi tahu Ikrimah nak sampai dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baling ke arah para sahabat. Rasulullah kata, atakum Ikrimah fala tasubbul amwat. Rasulullah kata, wahai para sahabat, jak lagi Ikrimah nak sampai. Ingat, jangan maki hamun, ungkit orang yang dah mati. Kerana itu tidak sampai pada orang mati, tetapi menyakiti orang yang hidup. Ikrimah nak sampai nanti. Apa maksud Nabi jangan ungkit orang mati? Apa maksud Rasulullah? Jangan kutuk orang mati. Ikrimah nak datang, jangan duk cakap lah, ayah kau dulu Abu Jahal menentang Islam. Ayah, jangan ceritalah hak dulu tu. Ayah kau dulu cabut bendera. Ayah kau dulu bunuh orang Islam. Ayah kau dulu perang lawan Islam. Tak payah ungkit lah. Nabi kata Ikrimah nak datang, jangan ungkit orang yang mati. Sebab tak sampai pun pada orang mati, tetapi menyakiti hati orang yang hidup. Ini akhlak. Dan bila Ikrimah sampai di muka pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bangun sambut Ikrimah, salam, peluk sambil Rasulullah bangun sambil berkata, marhaban birrakibil muhajir. A warm welcoming sallallahu alaihi wasallam. Hingga jatuh kain rida. Peluk Ikrimah sallallahu alaihi wasallam. 21 tahun bunuh orang Islam, ganggu Islam. Rasulullah peluk Ikrimah. Speechless Ikrimah. Begitu sambut. Ini akhlak dengan musuh. Rasulullah peluk Ikrimah. Ikrimah tak nak kata apa. Lalu Ikrimah kata, ya Muhammad, ila ma tad'u. Muhammad, kamu sebenarnya nak ajak orang pada apa sebenarnya? Rasulullah kata, aku nak ajak beriman kepada Allah
Semayang, bayar zakat, puasa. Ingat kita ada syurga, ada neraka, kita akan mati, ada dosa, pahala. Surah cerita secara basic Islam. Ikrimah yang tak sangka penerimaan blacklist dah tu. 13 tahun dia ingat rekod dia dulu nak pergi Hudaibiyah, dia sekat dengan kuda, orang Uhud dia bunuh orang Islam. Ikrimah ingat. Tiba-tiba Rasulullah peluk dia. Bila Rasulullah kata Islam ni begini, dia tanya macam mana kalau saya nak masuk agama Islam. Rasulullah pun ajar Ikrimah mengucap 2 kalimah syahadah, ajar masuk Islam. Ikrimah terus mengucap ketika itu 2 kalimah syahadah. Setelah 21 tahun menentang Islam, bunuh orang Islam, ganggu dakwah Islam, maki amun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Ikrimah mengucap dengan akhlak Rasulullah, Rasulullah kata, wahai Ikrimah, kamu dah masuk Islam hari ini, kamu mintalah apa saja kamu nak minta, beritahu. Hari ini aku beri. Hari ini kamu nak minta apa, bagi tahu. Ikrimah kata, wahai Rasulullah, bagi kat saya yang highway 100 km tu, bagi kat saya sekali maintenance 5 tahun. Waktu rumah yang 500 unit tu tender bagi kat saya. Sekali dengan maintenance lift semua tu, semua unit. Tak, Ikrimah tak cakap itu, tak minta itu. Rasulullah kata, wahai Ikrimah, hari ini kamu dah masuk Islam, mintalah, aku akan bagi. Kata Ikrimah, aku satu saja aku nak minta. Aku nak minta Rasulullah tolong berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosaku menentang Islam, segala maki hamun aku di hadapanmu dan di belakangmu, segala harta, segala tenaga yang telah aku guna untuk menentang Islam. Kamu tolong minta dengan Allah, ampunkan dosa aku 21 tahun ini. Radhiyallahu an Ikrimah. Rasulullah mengangkat tangan, ya Allah, ampuni Ikrimah, ampuni segala permusuhannya terhadap Islam di hadapanku, di belakangku. Ampuni segala harta dan tenaganya yang telah digunakan untuk khianat pada Islam, mengganggu dakwah Islam, menyekap perkembangan Islam selama ini. Ampunkan Ikrimah. Rasulullah doa. Setelah habis doa Rasulullah, Ikrimah berkata, wallahi, demi Allah, bermula dari saat ini, segala tenaga, segala harta yang telah saya gunakan untuk menentang Islam selama ini, saya akan gunakan tenaga saya 2 kali ganda untuk pertahankan Islam. Saya akan belanjakan harta saya 2 kali ganda. Yang telah saya belanja untuk lawan Islam, saya akan guna untuk tolong Islam selepas ini. Aslama wa hasuna islamuh. Ikrimah memeluk Islam dan istiqamah dan ikhlas. Sejak daripada itu dia melazimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belajar Al-Quran, baca Quran, setiap perang dia hadiri. Sehingga kemuncakannya, kalau tuan-tuan masih ingat, saya sejak zaman sekolah dulu, ustaz-ustaz selalu cerita ada satu perang. Lepas habis perang itu ada sahabat yang nazak, nak mati dah cedera, minta air. Lalu orang pun hantar air. Dia pun dengar orang sebelah pun nak air, dia kata bagi kat sana lah. Orang pun bawa air pada yang kedua yang tengah nazak minta air. Sampai dekat yang kedua dengar, yang ketiga sana ada orang minta air, yang kedua kata bagi kat dia lah. Yang ketiga pergi, yang orang yang bawa air dia pergi kat yang ketiga, yang dia minta air sampai dekat syahid yang ketiga. Dia patah balik kat yang kedua, syahid yang kedua. Balik kat yang pertama, syahid. Akhirnya air tak diminum, 3 syahid. Yang kedua ini adalah Ikrimah radhiyallahu anhu. Allahu akbar. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Akhlak baginda dengan isteri, dengan pekerja, dengan haiwan, dengan musuh dalam perang, dalam dakwah. Kita sambut Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tujuan utama para ulama ingatkan kita nak bicara tentang Rasulullah. Kita bukan nak cerita masa lahir sahaja, tetapi kita nak bicara keseluruhannya. Sunnah, akhlak, perjuangan, ajaran baginda, supaya kita dapat realisasikannya dalam kehidupan kita. Lalu kita buktikan
Moga-moga melayakkan kita untuk bersama baginda di hari akhirat nanti. Aku nak buatlah begini sikit. Aku belajarlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku belajar sunnah Rasulullah. Lalu aku nak amalkan. Moga-moga melayakkan aku untuk bersama baginda di hari akhirat nanti. Bukan sekadar selawat. Makan. Lepas tu, habis. Niaga pun tipu orang. Buat loan pun terlibat dengan riba. Akhlak dengan isteri, dengan pekerja pun teruk. Hutang orang tak bayar. Bergaduh dengan jiran. Jadi, kita sambut mengingati Rasulullah ini. Tujuan utamanya untuk refresh kecintaan kita pada baginda dan buktikan cinta kita pada baginda dengan mengamalkan ajaran baginda. Saya sendiri pernah saya datang itu bulan Februari itu saya datang. Saya nak ucap terima kasih. Masa tu saya kuliah maghrib. Saya ada cerita tentang hadis Nabi SAW yang saya amalkan. Saya cerita dulu tentang apa? Yang saya cerita saya ada resdung teruk. Hadis Nabi saya jumpa tentang habbatus sauda, ubat segala penyakit kecuali mati. Saya kata aku nak amal lah. Sehingga saya jadi bersih, berhinguh, berkerak, dia buang sinus, semua amal yang hadis Nabi ni. Dan saya cerita kat sini dulu saya bawa. Saya bagi tahu isteri saya yang migraine. Ni hadis Nabi kata habbatus sauda, jom amal. Setelah sebulan setengah, 2 bulan, slowly Allah bagi sembuh migraine dia. Dan Alhamdulillah saya nak ucap terima kasih. Saya tak tahu jemaah masjid mana. Ada makcik-makcik masa tu saya bawa. Saya kata siapa nak beli habbatus sauda nak amal, bolehlah saya ada bawa. Ada acik-acik kata ustaz, setelah duduk istiqamah amal habbatus sauda ni, yang sakit-sakit lutut, kebas-kebas kaki dah lega sekarang. Nak semayang, nak naik turun tangga kat rumah, duduk dapur, selesa. Saya ucap terima kasih lah pada yang bagi feedback. Yang cerita cucu dia masalah asma, lepas amal habbatus sauda dia berkahak sekarang ni dah okey pernafasan. Yang anak perempuan yang sakit waktu period pain, dia dipanggil sakit perut tu, sesunguk. Ustaz anak acik lepas amal habbatus sauda okey dah sesunguk dia. Saya ucap terima kasih lah yang bagi feedback tu. Dan saya memang lepas saya sendiri Allah bagi sembuh resdung dan bacaan kolesterol semakin baik lepas istiqamah. Memang mana-mana masjid, surau, pejabat saya pergi, saya bawa dan saya kempen, ajak masyarakat amalkan. Jadi kalau pagi ni ada di kalangan kita yang rasa nak cuba ikhtiar nak amalkan dengan habbatus sauda ni, ada kat tangga sebelah kanan saya ni, kat sana tu ada pembantu saya, tuan-tuan boleh tengoklah. Dan ada saya buat khusus masa musim Covid baru ni, untuk anak-anak kecil. Sebab saya pun ada anak kecil, macam mana nak pujuk budak-budak amal habbatus sauda, saya letak dan saya share, kemudian saya campur sikit dengan madu, kurma, buah delima supaya rasa dia sedap, untuk pujuk budak-budak sebelum pergi sekolah ni makan. Yang jenis berhingus pagi. Dan antara yang banyak juga yang biji-biji dalam mulut tu, ulcer, Allah yang ni banyak. Maka yang saya share tu, Allah bagi kesembuhan dengan ikhtiar untuk masalah ulcer dia. Jadi kalau ada yang rasa nak cuba amal untuk anak-anak, untuk sendiri, boleh tengok ada pembantu saya kat luar sana. Sekadar ini daripada saya. Kita ada lagi kuliah duha hari ni, Ustaz Nik Bakri. Kita ada lagi program-program seterusnya. Mari sama-sama kita pakat hadir. Tambah lagi pengetahuan kita kepada tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lebih penting untuk kita amalkannya, praktikal dalam kehidupan. Moga-moga kita dapat barakah dan diizinkan kita untuk bersama baginda di hari akhirat nanti. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan tuan-tuan, yang saya baca ni pun antara sunnah Nabi yang kita baca di akhir majlis tasbih kafarah ni. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dibaca setiap kali berakhir majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim.